nasib yang menimpa rakan-rakan e-hailing, rider e-hailing dan juga p-hailing. Saudara, baru-baru ini kita sedia maklum bahawa ada sekumpulan rider e-hailing yang telah pun mengadakan protes ataupun boikot pada 5 hari bulan Ogos yang lepas. Mereka boikot ni, saudara, kita kena faham mereka boikot ni kerana pada ketika itu mereka berhadapan dengan masalah potongan komisen yang terlalu tinggi yang dibuat oleh pihak service provider. Maknanya pihak-pihak, contohnya macam syarikat-syarikat gergasi yang menyediakan perkhidmatan delivery makanan contohnya. Mereka ini menggajikan ataupun mengambil rider-rider ini untuk menghantar bekalan makanan dia, untuk menghantar bekalan makanannya, makanan mereka, tetapi mereka memotong komisen terlalu tinggi sehingga menyebabkan kadang-kadang rider-rider kita ini menghantar makanan dengan upah yang terlalu kecil, tak berbaloi. Nak repair motornya tuan-tuan, nak bayar minyak motornya dengan panas teriknya, dengan hujan petus pun, saudara. Dan dalam keadaan hari ini tidak ada sebarang sekatan untuk pemandu-pemandu baru untuk menceburi bidang e-hailing ataupun p-hailing ini, maka sudah ada lambakan rider di pasaran, sehingga menyebabkan ada di antara rider-rider ini 3 jam kadang-kadang dapat 1 job saja. Ini apa yang berlaku, saudara, dalam kehidupan rider-rider yang sebelum ini mengharapkan supaya peluang menjadi e-hailing ataupun p-hailing driver ini adalah jalan keluar untuk mereka menyelesaikan masalah kewangan mereka. Ada di antara mereka ni, saudara, ijazah pun ada, diploma pun ada, tetapi sudah pastilah kerja bagi mereka yang boleh menjamin pulangan yang tinggi ialah bila mereka kerja teruk, mereka kerja lebih masa, mereka akan dapat pulangan yang lebih dengan menjadi driver-driver e-hailing dan juga p-hailing. Tapi malangnya, tuan-tuan, hari ini amat menduka citakan selepas perjumpaan wakil-wakil p-hailing dengan e-hailing ini dengan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Menteri Pengangkutan menyatakan bahawa ada kemungkinan besar bahawa setiap rider-rider e-hailing dan p-hailing ini akan diminta untuk mengambil lesen GDL. Mengambil lesen GDL. GDL ni lebih kurang macam PSB lah. Kalau orang yang tak tahu apa benda GDL ni, kadang-kadang bawa lori pun kena ada GDL. So dia satu lesen yang mana kalau ikut keadaan hari ini, rider-rider ni memadai. Kalau dia ada lesen motor, mereka sudah boleh mencari makan dengan menjadi rider e-hailing ataupun p-hailing. Selepas ini mereka perlu mengambil apa yang dipanggil sebagai medical check up dan kemudian memohon untuk lesen GDL. Kita tak tahu lagi berapa jumlah GDL. Saya ada dengar mungkin sekitar 400, tetapi saya tak fikir Kementerian Pengangkutan akan mengenakan jumlah yang begitu tinggi. Saya faham mungkin pihak Yang Berhormat Menteri merasakan bahawa perlu diwujudkan lesen GDL ini dengan tujuan untuk memastikan setiap pemandu e-hailing, p-hailing ini berdaftar dengan kementerian. Namun saya merasakan kalau setakat nak mendaftarkan pemandu-pemandu ini, nak memastikan mereka memandu dalam keadaan selamat, kita pun tahu ada jumlah kemalangan yang agak signifikan, yang agak besar, melibatkan rakan-rakan e-hailing dan p-hailing ini. Namun kita mengharapkan, kita merayu kepada pihak kerajaan
supaya pertimbangkanlah untuk mempermudahkan. Kalau boleh GDL ini, kita pun tahu orang yang sanggup untuk jadi rider-rider ni, tuan-tuan, mereka dah tak ada sumber lain sebagai side income mereka. Kadang-kadang mereka ni siang kerja tempat lain, malam mereka kerja secara part time. Ada di antara mereka merasakan kalau kerja menggunakan ijazah mereka, mereka tak boleh cope up dengan keperluan rumah tangga. Maka mereka mengambil pendirian untuk menjadi rider sepenuh masa. Dan ada juga di antara yang terpaksa bekerja ni, tuan-tuan, usia mereka dah berusia 55 tahun. Mereka jadi rider e-hailing ataupun p-hailing. Namun saudara, ada di antara mereka mata pun tak berapa nak nampak, tapi nak buat macam mana? Tekanan hidup memaksa mereka untuk turun ke jalan raya, menyabung nyawa setiap hari, menghantar makanan-makanan untuk memastikan orang yang memesan itu mendapat makanan mereka pada masa yang berpatutan. Saya setuju kalau diberikan mereka ini pendidikan civic, memberikan mereka ini kursus-kursus sebagai pemandu berhemah. Kita setuju supaya perkara ini mungkin dipertimbangkan oleh pihak kementerian, ataupun mungkin boleh dikenakan point system, di mana setiap pemandu-pemandu yang melanggar peraturan jalan raya, memandu secara cuai dan sebagainya, poin mereka ni semakin hari semakin berkurangan, dan ini akan menyebabkan mereka perlu untuk sit for the test ataupun mengambil ujian tertentu. Tetapi kalau untuk semua 300 rider ini dalam keadaan hari ini dengan keterdesakan kehidupan, dengan masalah-masalah kewangan yang sedia ada, kalau mereka perlu membayar untuk mendapatkan lesen ini, sudah pasti ianya sangat membebankan. Sudah pasti ianya sangat membebankan. Dan bagi orang yang mungkin kesihatan dia tak berapa nak molek, diminta untuk buat medical check up, sudah pasti mereka akan hilang peluang untuk menyara keluarga dengan menjadi pemandu e-hailing ataupun p-hailing ini. Jadi kita harap dengan kebijaksanaan Menteri Pengangkutan sebagai seorang yang, bagi saya seorang yang bijaksana, cubalah fikirkan cara yang terbaik untuk membantu adik-adik kita yang menjadi penunggang e-hailing dan p-hailing. Lebih-lebih lagi kita hari ini berhadapan dengan pilihan raya. Sewajarnya perkara ini langsung tidak dibangkitkan sekarang, kerana ianya akan menyebabkan orang muda akan terus memberi sokongan kepada mereka-mereka seperti Syed Saddiq yang daripada masa ke semasa mengambil peluang untuk menjadikan setiap benda baik. Mungkin niat Kementerian Pengangkutan baik, tetapi mereka akan ambil peluang untuk menggunakan benda ini untuk menarik sokongan orang muda. Itu sebab walaupun Syed Saddiq ni sudah didakwa di mahkamah kerana duit peruntukan yang sepatutnya diberikan pada orang-orang belia, persatuan belia, orang-orang muda, dah sampai duit tu masuk ke dalam akaun BSN dia pun, kita tengok TikTok Syed Saddiq pun masih mendapat sokongan viewer yang tinggi. Ini amat berbahaya. Itu sebab kena hati-hati, kena hati-hati dengan setiap pengumuman yang kita buat, terutamanya bila berhadapan dengan pilihan raya. Itu sebabnya kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, lagi lambat diadakan pilihan raya ni, lagi banyak isu-isu yang akan digunakan oleh musuh politik kita. Saya nak cakap banyak pun tak guna. Bagi saya bagai mencurah air di daun keladi. Kalau dia dah decide nak bentang juga belanjawan 28 Oktober, seperti mana yang diungkapkan oleh Tengku Zafrul, dia kata tidak ada sebarang rancangan untuk membentang belanjawan awal, maknanya tetap pada 28 Oktober baru nak bentang, November baru nak gazette benda tu, nak bawa ke Dewan Negara. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, dengan banjir, dengan apa semua, last kali tahun depan juga. Jadi satu Malaysia akhirnya akan merasa ditipu oleh Perdana Menteri. Itu sebabnya kita mintalah, gunakanlah kebijaksanaan. Apa guna di hujung-hujung hidup kita ini, kita membiarkan musuh kita mengambil kesempatan untuk menghina kita, mengherdik kita,
Cuma menunjukkan bahawa kita ni mementingkan diri sendiri, tak memikirkan parti, kan? Nak buat apa? Fikirlah sebaik-baiknya.